الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Terlebih dahulu saya minta maaf kerana malam ni sepatutnya kita ada sedia nota tu, tapi nampak tak ada siapa lagi ni. Tak apalah, saya akan teruskan dulu insya-Allah. Mungkin sebentar lagi siapa lah tu kali insya-Allah. InsyaAllah pada malam ni kita nak sambung lagi perbincangan yang berkaitan dengan kedudukan ataupun yang disebut sebagai adalatus sahabah wa aqwalul ulama fiha, iaitu berkenaan dengan keadilan sahabat dan pandangan ulama tentang keadilan sahabat itu, yang mana pada kuliah sebelum ni telah pun kita bincang dah perkara ini. Jadi insya-Allah pada malam ni saya nak sambunglah perbincangan yang berkaitan. Bagi yang ada kitab ni pada muka surat 17 ni, pada muka surat 17 iaitu kata-kata Allamah Al-Qurtubi. Kata-kata Allamah Al-Qurtubi kita ambil semula muka surat 15. Muka surat 15. Jadi Hafiz Ibn Hajar ada menyebutkan dalam kitab dia Al-Isabah disebutkan dalam kitab Al-Isabah bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat meyakini bahawa para sahabat semuanya adil, dan sesiapa yang melanggari ketetapan ini maka mereka adalah golongan ahli bid'ah yang ganjil, yang pelik lah. Jadi perkara ini telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan hadirin-hadirat kena faham bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya adalah bukan sebagai satu mazhab, tidak. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah yang dimaksudkan ini adalah golongan yang mengikut Al-Quran dan mengikut tariqah sahabat itu, yang mengikut jejak langkah sahabat radhiyallahu anhum. Al-Khatib Al-Baghdadi telah menulis dalam satu bab khusus tentang sahabat dalam kitab dia Al-Kifayah, keterangan bahawa para sahabat bersifat adil, berjiwa murni dan generasi paling berkualiti adalah berdasarkan firman Allah. Jadi para ulama menyebutkan bahawa kedudukan sahabat ni tinggi, sebenarnya semuanya berdasarkan kepada Al-Quran. Bahkan ada kitab khusus yang menyebutkan sahabat ni dalam konteks Al-Quran. Tebal jugalah kitab tu. Ada kitab khusus. Ini secara ringkas. Misalnya ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ayat ini dengan jelas menyebutkan bahawa para sahabat itu secara khususnya, mula-mula tu ayat ni
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah keluarkan ke muka dunia, yang mana dua ciri khusus disebutkan tentang sahabat, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dua perkara tu yang mengangkat sahabat menjadi generasi awal yang begitu hebat. Selain daripada ayat itu, kita boleh lihat juga, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maksudnya, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai Muhammad satu umat pilihan lagi adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan bahawa sahabat ini adalah merupakan umat yang wasata. Adalah berdasar kepada ayat Quran bahawa kum situ ja'alnakum, khitab kum itu asalnya untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dalam ayat ini jelas Allah sebut bahawa sahabat ini umat wasata, yang kita sebut sekarang ini sebagai wasatiyah, itulah makna kesederhanaan dalam semua perkara. Sahabat ini diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, sebagai contoh lagi, kita tengok ayat Quran yang lain. Misalnya dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Dalam ayat ini, sebenarnya ayat ini merangkumi, iaitu was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin, yakni orang-orang yang terdahulu yang memeluk Islam, yang mana mereka terdiri dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan golongan ansar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj itu, walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut mereka dengan penuh kebaikan, dengan ihsan, radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, waradu an, dan mereka redha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, dan Allah sediakan untuk mereka, hak sebut tadi as-sabiqun al-awwalun tadi, muhajirin, ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut mereka dengan penuh ihsan. Jadi kalau kita perhati ayat ni, tiga orang ni, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, hak kita hak ikut jamaah sahabat, hak mengikut tariqah sahabat ini, Allah kata kami sediakan, Allah telah sediakan untuk mereka jannatin tajri tahtaha al-anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu sampai bila-bila. Dan Allah menyebutkan lagi di ujung ayat ini sebagai satu perkara yang sangat besar, dzalikal fawzul azim, itulah dia kejayaan yang besar. Sebenarnya berdasar pada ayat ini saja, kalau kita tengok dalam tafsir, memang dia sebut ini, ayat ni jelas sebut tentang kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab itulah kita tengok sahabat ulama-ulama kita ni begitu berani, dengan penuh semangat, habis tenaga, habis usaha buat kajian tentang sahabat, mempertahankan sahabat. Kerana perkara ni sebenarnya berselari dengan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan jihad. Mempertahankan sahabat ni merupakan jihad fi sabilillah. Kerana dikaitkan orang yang kutuk sahabat dan sebagainya sebagai golongan yang kufur, zindik, sesak dan sebagainya. Jadi berdasar pada ayat ni sangat jelas. Selain daripada itu, ayat lain kita nak tengok lagi. Misalnya dalam suratul Anfal ayat 64, Allah menyebutkan, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah kepada engkau Allah dan orang-orang yang mengikut engkau dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi hasbukallah, cukup pada engkau, tak perlu dah pada benda lain. Makna dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut pada Nabi, ni para sahabat yang mengikut engkau ini dari kalangan yang beriman ini, cukup dah, pada dah untuk menjadi pembantu engkau untuk menggerakkan dakwah sampai berjaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau tidak perlu dah pada benda lain. Ayat ini jelas sebenarnya menunjukkan
betapa kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itu yang kita sedih tu, sebab perkara ini tidak menjadi sukatan pelajaran untuk anak-anak kita, untuk masyarakat, mana didedahkan dengan cara yang terbaik. Tidak. Jadi sebenarnya tidak cukup kita mendedahkan sahabat ni dalam bentuk fadail secara individu, kelebihan ni antara sahabat-sahabat tertentu, sebenarnya tidak memadai. Kerana hal sahabat ini, kerana ulama menyebutkan bahawa kita menggali rahsia sahabat, kejayaan sahabat, dia akan lebih nampak kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut kejayaan Nabi itu dilihat kepada kehidupan sahabat. Enggak kehidupan sahabat ni pelbagai peringkat. Ada sebagai guru, ada sebagai manusia biasa, ada sebagai pemerintah, ada sebagai qadhi, macam-macam peranan yang dimainkan oleh sahabat. Muka sahabat Nabi ni disebut dalam Hafiz Ibn Hajar sebut 135,000 lebih sahabat ni. Kalau kita tengok dalam Hajjatul Wida' itu, kalau kita buka sejarah, kita tengok dalam Hajjatul Wida' bila Nabi isytihar setahun lebih awal Nabi akan pergi mengerjakan haji. Cuba hadirin hadirat tengok, kalau baca sejarah, kita baca tengah-tengah malam, kita tengok bagaimana kesan kepada kita. 90,000 berjujut daripada Madinah pergi ke Mekah nak mengerjakan haji wida'. 90,000. Tobik belaka sahabat hak mana boleh pergi. 90,000 serentak berjalan dengan Nabi, bersama Nabi, dengan melakukan labbaik Allahumma labbaik. Cuba perhati molek, itu gambaran. Tak kailah selamat tu. Tidak terlalu tidak pernah sahabat tak boleh terima akal. 100,000 lebih sahabat hak pergi mengerjakan haji. Nabi buat haji sekali 90,000. Kalau kita tengok dalam sejarah, berdiri belum lama kita. Pakailah 3 orang je selepas Nabi wafat, 3 orang je tidak murtad. Ataupun dalam riwayat lain, ni puak-puak sesak ni, dia kata 3 orang, paling tinggi 9 orang. Hak lain semua murtad. Cuba hadirat fikir. Jadi setengah-setengah kita dia boleh terima. Kenapa? Kerana dia sudah dihidayahkan lama dengan fakta sejarah yang tak betul itu. Sebab itulah bila kita belajar ni dalam siri kuliah kita ni, kita akan sebut akan datang beberapa usul yang berkaitan. Saya ingat dulu pernah dah kita sebut sekali, cuma dulu sebut tidak lengkap. InsyaAllah kita akan cuba bincang pula selepas daripada ini. Seterusnya kita nak tengok lagi ayat Quran yang berkaitan. Ini dalam Suratul Hajj ayat 8 hingga 9. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Maksudnya pemberian itu hendaklah diuntukkan kepada orang-orang fakir yang berhijrah. Orang-orang fakir yang berhijrah. Ini sahabat Nabi ni, orang-orang fakir yang berhijrah daripada bumi Makkah ke bumi Madinah itu. Mereka yang telah diusir keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya ditinggal, dirampas kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam, demi untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaan Allah, serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan amalnya. Seterusnya, ayat yang seterusnya, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah itu, serta orang yang beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Ini gambaran orang-orang Madinah, mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat memerlukan. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Dalam 2 ayat ini, suratul Hajj, disebutkan sifat sahabat Nabi radhiyallahu anhum.
Sama ada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Disebutkan dalam ayat ni orang-orang muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni molek sekiranya diberikan peruntukan khusus untuk mereka. Sebab mereka berhijrah tu, sahabat-sahabat hak tahu masa tu Mekah bila berhijrah selas punggung, tinggal habis tak bawa sikit kabut. Abdurrahman ibn Auf, Uthman yang berhijrah lebih awal ke bumi Habasyah ini, tak bawa sikit pun duit, selas punggung. Harta semua ditinggalkan di Mekah, kerana orang kafir tak benar bawa harta dan segala yang ada yang mereka miliki semasa di bumi Mekah itu. Patutlah dalam ayat ni sebut kalau bui peruntukan kepada mereka, kerana mereka ni orang fakir. Jadi fakir, apa nak bawa iman keluar daripada Mekah pergi ke bumi Madinah itu untuk membawa iman dan untuk beramal dengan keimanan mereka, sanggup tinggal harta. Ini luar biasa ni. Ini luar biasa. Bina kekayaan belasan tahun di Mekah, tiba-tiba nak tinggal pergi ke Madinah. Untuk apa? Kerana agama. Benda ni mudah ya, kita taksir kita. Kita taksir kita. Kita taksir kita. Misalnya, kita duduk kampung ni dan kita bina. Mula bekerja umur 25 tahun. Sampai 40 tahun. Kita kata 15 tahun bekerja. Ada dengan rumah, ada dengan kebun, ada kata tiba-tiba berhijrah pergi ke luar negara dalam keadaan tidak boleh kita bawa sedikit harta kita. Pakai tinggal begitu. Cuba bayangkan lagu mana perasaan. Sanggupkah kita? Sanggupkah kita? Tapi sahabat ni sanggup. Hak orang muhajirin sanggup. Sebab Nabi didik dia. Nabi sendiri didik. Dia nampak sesuatu yang melampaui hak keduniaan ini. Dia nampak syurga. Jiwa lagu ni cuba kita gambar, boleh jadi murtad selepas Nabi mati. Nak ke apa dia? Nak ke apa dia? Dah semasa hidup tu sanggup berkorban. Itu bagi pihak muhajirin. Orang Islam yang beriman lebih awal di Madinah ni, kalau kita tengok dalam sejarah, orang Madinah ni beriman, setengah ulama kata pada tahun ke-5 ke Nabi lagi. Setengah kata dak tahun ke-9. Kok mana pun beberapa tahun sebelum Nabi hijrah. Kalau kita baca sejarah, dia ada kumpulan-kumpulan daripada bumi Madinah tu datang mengerjakan haji, kemudian beriman, yang disebut sebagai jiwa jiwa suci. Setengah dalam kitab sebut orang tu, kita boleh tengok dalam sejarah. Orang ni bila balik, puak-puak Khazraj ini bila balik bawa dakwah, bawa agama Islam ni pergi ke Madinah, disebutkan habis puak-puak Khazraj itu masuk Islam. Peranan beberapa orang puak-puak Khazraj yang pergi mengerjakan haji bertemu dengan Nabi. Jadi dia bina kekuatan di sana. Tiap-tiap kali haji mari bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar dengan Nabi bui targhib dan tarhib. Kemudian ajaran itu dikembangkan di Madinah, akhirnya disebut dalam kitab hasil daripada orang ni sebelum Nabi hijrah, puak-puak Khazraj saja 80 buah keluarga beriman. 80 keluarga beriman dengan hasil beberapa orang asalnya. Inilah sahabat Nabi, peranan sahabat Nabi. Cuba kita gambar. Sebab itulah ulama kata, kalau kita baca sejarah, memang tak mungkin lah kita boleh nampak sahabat begini besar tak ada siapa bayar ni. Tak ada siapa bayar, bahkan habis harta pula berjual. Nabi duduk Mekah, dia pergi berjual di Madinah ni. Siapa habis puak Khazraj masuk Islam. Tiba-tiba bila Nabi mati nak wafat, nak murtad, munasabah ke? Cuba kita fikir. Jadi kalau orang boleh terima tu, kita sepadalan ni dia sebut kerana terlalu jahil lah tentang sirah Nabi ni. Tak tahu. Kalau dia tahu ke, pelik, memang ganjil. Seperti ada orientalis. Saya baca dalam buku berkenaan dengan kritik apa-apa orientalis terhadap Al-Quran. Siapa ada apa boleh kata nama Abiyad, dia kata dia orientalis, kafir lah dia ni. Dia kata dia tulis, dia ni buat kajian tentang bangsa Arab, bahasa Arab. Siapa dia tulis kitab Al-Khattul Arabi, mana tulis Arab. Dia tidak Islam. Sehingga dia kata, kalaulah ni nak ayat kita tahu, beza kalau kita tahu, walaupun dia kafir. Dia kata kalau sekiranya ada di kalangan orang, mana-mana orang lah kata Al-Quran ni adalah merupakan rekaan Muhammad, implikasi dia sangat besar. Apa sebenarnya di sebalik kata-kata dia? Dia memberi faham kepada kita bahawa Muhammad ni tidak orang, dia mesti Tuhan. Sebab hanya mesti Tuhan boleh kecek lagu ni. Bila dia kaji Quran dari semua sudut, dia kata tak mungkin manusia boleh tulis sehebat ini.
Bukan sekadar dari segi bahasa, banyak ilmu-ilmu yang tersirat di bawah zahir Al-Quran itu. Jadi kalau seorang itu kata Muhammad reka, makna sebenarnya dia kata Muhammad itu Tuhan. Siapa tahu tu pengiktirafan. Begitu juga dalam kisah sahabat ni, kalau kaji sungguh, tengok sungguh budaya hidup sahabat ni, memang dia akan nampak lah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, itu dia akan nampak. Yang dikatakan sahabat sebaik-baik generasi, dia akan nampak. Tapi oleh kerana kita tak perlu kesal, cuma kita perlu berubah. Tak perlu kesal. Sejauh mana kita belajar tentang sahabat ini? Anak kita kan tak ada. Kalau sejarah yang dihidangkan kepada kita penuh dengan siri-siri peperangan, perebutan kuasa, hidup bermewah-mewah dalam istana, dengan gundiknya beribu-ribu setengah-setengah tu digambarkan, bermain dengan kera, dengan burung, sehingga setengah-setengah khalifah dibergambarkan ada seorang anak kuat kecil atas kepala bau. Kijak apa lagu tu? Nampak gambaran tu, teruknya. Sedangkan berita itu, perkara itu tidak sahih, tak benar. Tak benar, khususnya kalau sahabat. Kalau hak lain pun kita akan tengok selepas. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menekankan bahawa selain daripada itu, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahawa ni puak-puak Muhajirin dan Ansar ini, mereka ini tolong Allah dan Rasul. Ini kenyataan besar. Dalam ayat ini disebut wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus sadiqun. Ni puak-puak sahabat Muhajirin dan Ansar dan orang yang ikut jejak langkah mereka ni adalah ansarullah wa rasuli, pembantu Allah dan pembantu Rasul Allah. Allah beri pangkat kepada mereka, ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang as-sadiqun. As-sadiqun ni satu pangkat yang besar dalam agama, as-sadiqun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni juga Allah sebut orang-orang yang mendiami bumi Madinah itu dengan penuh keimanan kepada Allah dan Rasul, mereka sangat kasih kepada orang hijrah. Orang yang hijrah daripada Mekah pergi ke kampung halaman mereka ni, puak-puak Ansar ni yang terdiri daripada Aus dan Khazraj ini, Allah sebut dalam Quran mereka sangat sayang kepada Muhajirin. Apa tanda sayang mereka ni? Dia sanggup bui. Kalau kita tengok dalam hadis kan macam-macam dia bui kepada Muhajirin. Setengah tu siapa cerah bini, hak bini ada 3 tu cerah seorang. Bahkan cerah tu dalam hadis sebut pilih nak hak mana bini dia tu. Tidak kata bui hak tua tu tak. Mana bui suruh pilih. Jiwa luar biasa ni. Lepas tu kepada Abdurrahman Ibn Auf bui harta begitu banyak. Bui saja. Abdurrahman Ibn Auf kata tak apalah. Abdurrahman Ibn Auf kata dia kata nak bui saja pada aku, tapi aku tak kata gapo. Dalam hati aku, duit ni aku akan cairkan, aku akan modalkan dia untuk niaga. Bila aku boleh untung, aku niat nak bui balik. Sebab tu aku tak kata apa. Ni jiwa saya nak Abdurrahman Ibn Auf ni, dia rakyat nak bui saja kepada aku, tapi aku senyap sebab dalam hati aku nak bui balik dia. Aku nak ambil sebagai modal. Walaupun Ansar bui beri banyak, dia bui siapa boleh buat modal niaga ni. Setengah tu bui kebun ada disebut dalam riwayat. Lagu mana jiwa bapak Ansar ni? Kita ni masuk sekaki bertetak kita tanah ni. Dah, lambat mahkamah tetak dulu, mahkamah kira semula. Noh. Tu lagu mana jiwa? Cuba kita kaji ukur dengan kita. Itu tujuan kita belajar mana sirah sahabat ini. Kita nak tahu sejauh mana. Jadi perkara ini tidak didedahkan dengan sepatutnya. Cuba kita tengok ayat Quran ni lah dalil paling kuatnya, tak ada. Kalau sejarah bercanggah Al-Quran, wajib tolak. Itu bukti keimanan kita kepada Al-Quran. Mana-mana fakta sejarah yang bercanggah Al-Quran, wajib tolak. Kalau terima sejarah abal Al-Quran, boleh rosak akidah. Quran sebut begini, semua sahabat ni baik. Tiba-tiba kita pakar sejarah yang tak tahu mana ada dari segi periwayatan dia tu. Kesahihan dia belum terbukti lagi. Bahkan ulama yang kaji kata tak sahih. Tak sahih. Kita akan tengok lepas ni ada butiran yang disebut berkaitan dengan perkara ini. Selain daripada itu, Allah sebutkan lagi dalam ayat ini, golongan Ansar ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasah. Ini ciri puak-puak Ansar, mereka melebihkan sahabat-sahabat Muhajirin walaupun mereka dalam keadaan perlu. Dan walaupun mereka dalam keadaan perlu, dia lebihkan puak-puak Muhajirin. Dia tak nampak kebenaran.
Dia nampak keupayaan dia dalam memberi sumbangan dalam agama. Dia nampak tu. Lepas tu disebut di hujung ayat bahawa mereka bila bui dia tidak berasa sesat. Tak ada berasa. Cuba baca molek ayat ni, cuba renung. Bui lepas tu tak berasa kesal. Ni jiwa lagu mana ni? Kita kadang-kadang biasa sedekah 10 riyal, salah hari tu sedekah 50 sebulan dia tak ingat apa ni, duk teringat lagi. Biasa bui ke masjid 10 riyal. Hari tu warna ataupun ni pala warna tukar. Bui 10 riyal. Sebulan teringat lagi. Lepas tu tak bui lah beberapa bulan kerana pakai capur-capur tu. No. Ni saya sebut tu bukan apa, kita nak ayatnya fenomena kita tidak nak kata kau kita sendiri setara mana. Kita boleh sebut siapa yang hebat bercakap bahasa baik, dia boleh sebut lebih baik lagi. Tapi bila nak buat, nak menandingi sahabat, bahkan di kalangan sahabat sendiri tu dia ada beza. Sehingga Nabi kata, sesiapa yang membelanjakan emas sebesar bukit Uhud fi sabilillah tak akan sama dengan secupuk ataupun separuh cupuk infak yang dikeluarkan oleh Abu Bakar. Semua ulama pensyarah-pensyarah itu nak ayatnya Imam Abu Bakar ni lebih tinggi, besar saiz dia tu, nak berbanding dengan umat ini, dengan sahabat lain pun. Sebab itulah dalam kitab Usuluddin bila kita ngaji, dia letak senara tu 4 orang sahabat awal tu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Ali tu letak. Walaupun Sayyidina Ali dengan Sayyidina Uthman ni ada khilaf, tapi kok mana 4 orang sahabat ni diletak di bawah furu' Usuluddin, bahawa ini mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat ni yang paling lebih. Bahkan disebut pula syarah dalam tu, kalau kita tengok dalam kitab Usuluddin, ittifaq ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahawa tidak ada mana-mana umat bermula daripada sampai kiamat yang dapat menandingi 4 orang sahabat ni. Tak ada. Memang tak ada. Hak tu ittifaq. Hak ni 4 orang ni khusus, secara khususnya. Dan termasuk juga dalam huraya sahabat-sahabat lain. Tetapi hak ni memang termasuk dalam furu' Usuluddin. Walaupun kalau tidak anggap gitu, tidaklah ulama kata siapa menjatuhkan akidah selalu, selagi dia tidak kufur, dia tidak caci sahabat. Tapi dia rasa tidak gitu. Ulama pun tidak kata jadi kufur, tetapi ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Tapi kalau dia mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, kata buruk pada Abu Bakar, caci Abu Bakar, tu boleh jadi. Tu boleh jadi rosak akidah. Baik, kita akan tengok sebab keterangan tu ada disebut. Akhir ayat ini, ayat yang ke-9 disebut, ni jelas, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sebut berjaya, tengoklah dalam tafsir mana berjaya ke dia tu. Berjaya terlepas daripada api neraka Allah, makna dia boleh syurga. Tu maksud muflihun. Itu makna berjaya dalam pemakaian agama. Muflih ni berjaya mendapat syurga. Keredaan Allah itu digambarkan dengan syurga. Jelas ayat ni sebut. Ayat terakhir yang disebut dalam kitab ini, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Demi sesungguhnya Allah reda akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pokok yang termaklum di Hudaybiyah. Ini ayatnya dari jumlah yang besar ni. Ketika peristiwa Hudaybiyah itu, buat perjanjian, disebut sahabat bersalah, tepuh habis tangan sahabat dengan tangan Nabi itu. Itu sahabat-sahabat belaka tu. Hak cerita ni boleh rujuk dalam kitab sirah. Secara ringkas saya sebut. Banyak lagi ayat-ayat yang seumpama, dan juga hadis-hadis yang menyebutkan dengan begitu jelas tentang keadilan para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga tidak diperlukan lagi sokongan dari orang lain untuk mentakdilkan mereka. Jadi ulama sebut bahawa kalau kita tengok ayat Quran, tengok hadis, cukup dah. Tengok ayat Quran saja sudah cukup dah untuk kita membuat keputusan bahawa sahabat ini seorang yang adil. Tak perlu dah pada takdil, kepada rekomen, kepada sokongan daripada orang lain. Hakikat sebenarnya cukuplah, memadai dah. Kita tak perlulah. Sebenarnya daripada kenyataan ini, ulama buat satu usul berkenaan dengan sahabat ini. Mana-mana orang yang disebut dalam Al-Quran kebaikan mereka, redha Allah pada mereka, dan diberi beberapa pangkat sadiqin, sadiqun, muflihun dan sebagainya, dan disebut ciri-ciri baik mereka dengan mendapat keredaan daripada Allah, orang sebegini
Bila Quran sebut begitu, hak tu sudah menjadi satu takrir, satu ketetapan bahawa mereka adalah ahlu syurga, mereka adalah adil. Sesiapa yang cuba kata tidak adil kepada orang ni, dia boleh rosak akidah. Itu ulama buat semacam satu usul, satu takrir terhadap generasi sahabat ini. Kalau diandaikan tidak terdapat langsung, kalau diandaikan tidak terdapat langsung fakta-fakta hebat berkenaan para sahabat yang datang dari Allah dan Rasul, maka situasi kendiri para sahabat sebagaimana yang dipaparkan sejarah tetap akan mengangkat mereka ke mercu. Kalau kita andaikan, tak ada satu ayat Quran dia sebut tentang kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diandaikan cuba cepat buka agak asyik. Tak apalah, sambil-sambil tu boleh tengok tu nota terjemahan ni. Muka surat 8 muka surat 8. Jadi kalau tak cukup tu rasanya minggu depan kita insya-Allah kita tambah lagi lah. Tak apalah, cuba tengok muka surat 8 muka surat 8. Perenggan yang pertama selepas terjemahan ayat itu, banyak lagi ayat-ayat yang seumpama itu, muka surat 8 itu. Kalau diandaikan, katakanlah kita andaikan tidak ada langsung fakta daripada Quran, kalau kita andai begitu yang menyebutkan tentang kelebihan para sahabat ini, katakanlah tak ada, maka situasi kendiri para sahabat, kedudukan sahabat secara peribadi, sahabat tiap-tiap orang itu, sebagaimana yang dipaparkan oleh sejarah, tetap akan mengangkat mereka ke mercu. Kalau kita baca sejarah dengan cara yang betul, dengan metod yang betul, buat kajian sejarah, mana memilih fakta-fakta yang diperakui sahih, kita ketepikan Quran misalnya, hak tu pun padan dah nak untuk mengangkat sahabat sampai kedudukan yang tinggi. Kalau kita tak tengok Quran pun, tengok molek. Kita tidak nafikan, okey baik, ada juga ulama yang sebut selain daripada dalam kitab ni, baiklah dia kata, kita kira gini, ni kita nak turun ke tahap yang minimal. Kita ni tak erti apa satu, usul pun tak erti, cuma boleh bahasa Arab. Dalam sejarah ni ada sebut kebaikan sahabat, ada sebut keburukan. Baca semua. Hak baik pun kita, tentang sahabat pun kita baca, hak buruk pun kita baca. Apa yang kita nak ambil hak buruk tu, bagus? Cuba tanya diri kita, apa yang kita nak ambil buruk? Patut hak baik tu apa tak ambil? Apa tak ambil? Kenapa? Sedangkan akhlak orang Islam ni, kalau atas diri seorang tu ada baik ada buruk, dia kena tonjol ke mana? Dia kena tonjol ke baik. Salah dia kalau dia tunjukkan keburukan orang. Sebenarnya itu dalam kadar manusia biasa. Jiran kita sebelah rumah, ada orang sebut dia ni baik, laju, ambo saing ada 15 tahun, tak rajin dia tipu, tak nampaklah benda cacat. Tapi ada juga orang kata dia ni tak molek. Kita nak terima hak mana? Kalau kita ni orang ngaji lah, biar tak ngaji usul ke apa, biasa duk ngaji hadis, duk dengar ceramah ke apa, agak-agak lah kita nak letak pertimbangan kita untuk jiran kita yang baru tu. Untuk jiran kita, ada fakta baik tentang dia, ada fakta buruk tentang dia, kita nak ambil yang mana? Di segi logik mesti kita ambil yang baik. Apa kita nak ambil buruk? Untuk apa? Makna sesama kita pun, penilaian kita, inilah orang panggil umat wasata, kena lagu tu lah, baru wasatiyah. Tu wasatiyah sengatinya. Mau sebut zaman sekarang ni, perlu wasatiyah sungguh nak menilai maklumat. Musim learning.
Jadi dalam kisah sahabat ni, itu jiran kita kata orang sepuluh kita tarah. Sahabat ni siapa dia? Orang yang terselah kejayaan Nabi dengan sebab adanya. Dalam hadis Nabi kata, sebagaimana para Nabi dipilih, sahabatku juga dipilih oleh Allah. Allah menjadikan sahabatku sebagai besan-besanku. Menjadi hubungan persemendaan antara Nabi dengan sahabat. Tengok anak Nabi, ni kau siapa? Dengan sahabat dia, Sayyidina Uthman, dua orang Nabi punya anak dia. Cuba fikir. Tiba-tiba kalau kita tolak Quran, biarlah kita tak ke tepi Quran. Kita pun tak ngaji usul, cuma reti bahasa Arab molek, kita baca kita akan jumpa molek, tak molek tentang sahabat. Apa yang duk dapat tak molek saja tu? Apa? Kita kena tanya dia, kau aku ni berat benar peribadinya. Kau aku ni teruk benar, hanya nampak tak molek saja. Lepas tu kalau orang lain mikir seperti dia juga, katakanlah kita atas masjid ni masing-masing mikir lagu tu belakang. Duk nampak tak molek orang. Agak-agak jadi lagu mana masyarakat kita? Agak-agak lah. Masyarakat madani ke masyarakat kau dia? Saya rasa lagu tu dia akan jadi masyarakat hayawani tu. Kalau lagu tu, jangan kita merendahkan taraf kita serendah-rendahnya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Lagu tu ke ahsani taqwimnya. Sebab tu dalam kitab ni dia marah. Dia duk kira dengan pokok jahil tu, dia kata. Kalau dalam kitab lain berat lagi, dia kata kalau pokok ni, kalau katakanlah lembu aku sembelih, tak makan lagi, kambuh gitu ya. Ni pokok kutuk sahabat ni. Ada sebut dalam kitab, siapa tahu tu mu. Berat pokok ni. Pokok Syiah dia kata ke sahabat berat dalam kitab, berat. Mana kalau kita nak nyopoh pada orang, kita tak kata begitu. Teruk dalam kitab dia. Bila dia kutuk sahabat, rapatlah kalau orang lain kecil, rapat je. Siapa setan pun terkejut. Setara tu. Setan kejut beruk, kejut khabar setan. Dia boleh buat cerita dalam neraka nak menggambarkan teruknya sahabat ni. Jadi iblis ni ketua dia. Duduk dalam neraka, dia tengok ada orang kena seksa lebih teruk daripada dia pun penipal siapa ni. Dia kita tanya, malaikat jaga neraka, siapa dia tu? Tubik api, dalam hadis dia tubik api semua-semua, kok telinga, kok mata, kok mulut, semua-semua tubik api, diseksa oleh Allah. Dua orang. Kita kata benak sungguh iblis ni, siapa tak kenal lah. Kita kata gapo dia, malaikat tu jawab, itulah Abu Bakar dengan Umar. Tu setara tu. Gak bau ulama kita kata kalau lembu aku sembelih, buat Syiah ni pelik apa? Setara tu dia kata pada sahabat. Lepas tu orang kita duduk sekitar kita ni, mana itu dia kata, tak ada fitnah, saya tak jumpa. Tak jumpa, awak tak baca. Awak duk tengok kitab-kitab apa dia bui, cuba ambil sendiri, jangan bui dia suap. Ni hak dia duk bui, hak dia potong stek dia bui bagi. Bila nak jumpa tu? Cuba ambil kitab dia sendiri, baca, tengok, dah tahu. Baru boleh tahu, baru ada benda-benda gitu. Okey, baik, cuba kita tengok lagi. Sejarah mendedahkan kepada kita, para sahabat mempunyai daya juang yang tinggi sehingga sanggup berhijrah, istiqamah mempertahankan Islam, menyerahkan jiwa dan harta benda untuk Islam, sanggup menentang keluarga sendiri hatta berperang kerana agama Islam, sanggup menentang, tulus dalam agama, punya iman dan keyakinan yang tinggi. Bahkan mereka lebih mulia dari sekalian orang yang dianggap baik selepas generasi mereka. Inilah pegangan para ulama yang muktabar. Jadi para ulama yang muktabar pegang gitu. Sebab tu ada ulama kata, setinggi-tinggi wali dia tidak dapat mengatasi serendah-rendah sahabat. Ni lah benarnya. Tak sebab ayat tu wali tu setinggi mana, hebat setara mana, boleh terbang misalnya. Boleh terbang pergi Mekah, maya asal Mekah, klik main ngari rumah misalnya. Dia tak akan lebih daripada sahabat. Tak satu ayat lah. Ni siapa dia? Ulama pegang gitu. Sebab dia erti nilai sahabat tu lagu mana, kedudukan dia. Jadi benda-benda gitu kita kena ingat tu. Jadi kalau setahu begini sekali sahabat disebut dalam Quran, sebab itulah ulama letak, selepas hadis Nabi kita kena tengok sunnah sahabat. Sahabat orang begini baik. Kenapa kita tak si tengok cara hidup dia? Banyaklah huraian berkenaan dengan sahabat dalam konteks hubungan sahabat dengan hadis Nabi, hubungan sahabat dengan Quran, hubungan sahabat dengan ibadat. Ulama bahas dalam kitab tu. Apa hubungan sahabat dengan ibadat kita ni? Apa hubungan sahabat dengan hadis Nabi? Semua tu dibahas belakang. Maknanya sahabat ni dia berkait dengan nas agama. Dia berkait dengan dua sumber besar, Quran dengan hadis tu. Tentu dah dia ni akan istimewa.
mempunyai kedudukan yang tinggi. Al-Khatib, Khatib Baghdadi. Al-Khatib menceritakan satu riwayat yang sanadnya bersambung pada Abi Zur'ah Ar-Razi. Beliau berkata, yakni Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, apabila anda melihat ada orang yang meremehkan mana-mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah mereka itu adalah zindiq. Kita meyakini Rasulullah itu benar, Al-Quran dan kandungannya juga benar, dan orang yang bertanggungjawab menyampaikan itu semua kepada kita adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Tujuan tersirat di sebalik serangan terhadap sahabat adalah untuk merobekkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan sebenarnya. Hak inilah Tok Guru saya sebut pukul anak sini Menatu ni. Ya, dia pukul sahabat sebenarnya, dia nak pukul Quran. Dia pukul sahabat, dia nak pukul Nabi sebenarnya. Dia pukul sahabat, dia nak pukul hadis-hadis Nabi. Hak ni jelas ni. Sebab apabila dia buat ni, buat Syiah ni, dia buat hadis khusus. Dia cadang lalu dah. Bila orang tolak Islam, ni ada alternatif lain. Dia cadang selalu. Tu. Bila tolak Quran ni, bila dia pukul sahabat, orang pun tak yakin pada Quran. Lepas tu, mana sumber dustur kita, tempat rujukan kita dalam agama? Ni Quran, Mashaf Fatimah. Dia ada berlaku. Dia ada tafsir dia, dia siap dia sedia. Nak nanti kita tukar, pindah naik kapal dia je, safinah dia tu. Nak tunggu waktu je. Tu. Adakah ajar sesat sampai sini? Kampung kita seputih pun tak ada orang ajar sesat kampung kita. Ajar sesat kampung kita tak ada seputih pun kita. Nidak ni dia cukup dengan ada kitab Rijal dia, kitab tafsir, ada berlaku kitab fiqh, ada berlaku. Sehingga orang kita pun pernah kadang-kadang tengok pupuk dia mari PhD baca Quran, sedap tak ayat-ayat, rakyat muka surat, rakyat nombor ayat, gerak baca lalu. Kita pun pening lalu. Kalau iyalah kita, sebab kita tak faham. Kalau kita faham ajaran dia dengan takiyah dia, takiyah tu Imam Syafi'i kata takiyah ni pakaian dia. Kamu tak akan nampak keburukan dia dengan takiyah dia tu. Dan sebenarnya kerana takiyah dia itulah sebenarnya awet muda dia sampai hari ni hidup lagi tu. Tu pokok Syiah tu. Dia kena ingat hal tu. Dia kena ingat. Jadi tak pelik kalau dia mari baca Quran apa pun tak pelik. Memang tak pelik. Dia boleh buat. Dia boleh buat, tak pelik. Kalau kita tahu hakikat dia, takiyah dan nilai takiyah dalam agama dia. Dia kaitkan takiyah itu dengan iman. Dengan iman. Takiyah ni penipu lah, pelawak. La taqiyata la imana liman la taqiyata. Tak sempurna iman orang yang tidak bertakiyah. Kalau kita tengok dalam internet ke, dia buat macam-macam. Dia nak gambarkan takiyah. Dia kata ramai orang tersilap faham maksud takiyah. Sebenarnya takiyah ni ketika terdesak, dia kata dia buat macam apa? Macam cerita sketsa lah kita tahu tak? Dalam internet dia buat macam cerita pendek. Ni gambar takiyah sebenar dalam maksud Syiah. Dia buat mari seorang nak tikai kau tu. Tak, kalau mu tak kata gini, aku tikai mu. Maka kau tu pun katalah seperti kehendak orang tu. Padahal hati dia tidak begitu. Ini makna takiyah sebenar. Iyalah benda tu boleh tahan kata, tetapi kalau kita tengok dalam kitab dia, tidak lagu tu. Pernah disebut cerita Ja'far As-Sadiq. Imam dia yang kena Ja'far As-Sadiq ini. Ini cerita dia. Ja'far As-Sadiq dia sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Cerita dia disebut ada seorang penganut Syiah lah. Dia bermimpi gini disebut itu. Lepas tu dia ditanya Abi Abdullah yakni Ja'far As-Sadiq tu. Masa tu Imam Abu Hanifah pun ada. Dia ayatlah, dia kata cuba Tuhan hamba tolong takwilkan mimpi ni. Kata penganut seorang Syiah tu kepada imam dia Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq tak terlibat dengan Syiah, dia tak terlibat sebenarnya. Cuma Syiah jual nama dia. Ja'far As-Sadiq kata tanyalah si orang alim ini ada di hadapan kamu. Dia merujuk pada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah memang terkenal lah. Jadi bila diceritakan mimpi itu pada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pun takwil mimpi itu. Gitu. Jadi Ja'far As-Sadiq mengesahkan benar lah. Betul sebagaimana yang disebut. Bila Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan majlis mereka, Syiah tadi tanya, dia kata betul ke Imam Abu Hanifah takwil mimpi tadi? Dia kata sikit pun dia tak percaya. Ja'far As-Sadiq kata sikit pun dia tak percaya. Dia kata sikit pun dia tak percaya takwil mimpi nasibi itu. Dia guna kalimah nasibi. Ahli sunnah lah, kita lah orang Islam nasibi. Dia guna dalam hadis tu.
Aku sebut tadi sebagai takiyah sahaja. Cuba tengok cerita tu. Terdesak kata lagu tu. Dalam kata terdesak kata boleh tipu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni siapa? Rakyat biasa. Ja'far As-Sadiq ni siapa? Dalam keadaan darurat ke masa tu ni? Tu sebenarnya takiyah dia. Tu sebenarnya takiyah. Tidak kerana terdesak, kerana ada ke Imam Abu Hanifah letak pisah ke tekak Imam Abu Hanifah? Tak ada sebut lagi. Dalam keadaan aman damai. Situ dia bertakiyah. Banyak contoh-contoh seperti itu yang kita boleh tengok dalam kitab-kitab dia. Seterusnya dalam nota tu disebutkan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan Nabi menguasai Mekah, sebelum Fathih Mekah itu. Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang selepas Fathih Mekah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari kedua-dua, yakni orang Islam yang berjual sebelum pembukaan sebelum Fathih Mekah dan selepas Fathih Mekah, kedua-dua puak tu Islam belaka ni, Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Mana orang Islam yang berjual sebelum Fathih Mekah dan selepas Fathih Mekah, semuanya mendapat ganjaran. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Mereka semua mendapat ganjaran yang baik. Al-husna sini tengok dalam tafsir disebutkan maknanya syurga. Syurga. Al-husna di sini maknanya syurga. Seterusnya, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperolehi kebaikan dari kami, mereka dijauhkan dari neraka. Kami itu sepatutnya huruf sah. Kami itu maksudnya orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperolehi kebaikan daripada kami, mereka dijauhkan daripada neraka. Kami itu maksudnya Allah. Mereka tetap, mereka akan dijauhkan daripada api neraka. Apa maksud tu? Syurga lah tu. Melalui ayat-ayat berkenaan dapat disabitkan bahawa para sahabat semuanya ahli syurga. Bahkan tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang masuk neraka, kerana mereka lah pribadi unggul yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran berkenaan. Jika dikatakan kita ambil sikit lagi. Jika dikatakan Allah menyebutkan berkenaan sahabat dalam ayat di atas dengan kenyataan orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang, dan begitu juga dalam surah Al-Anfal ayat 64 dengan kenyataan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dalam kebaikan, walladzina tabauhum bi ihsan, itu boleh jadi difaham akan memberi pengertian hanya para sahabat yang demikian sifatnya akan masuk syurga, dan para sahabat yang lain akan terkecuali. Jadi dalam ayat itu macam ada qaid, ada qaid sebut orang-orang yang membelanjakan harta serta turut berperang. Lepas tu disebut orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan. Mungkin kita kata bukan semua sahabat lah, sebab ayat ni ada qaid. Mana orang yang ada sifat tu sahaja Allah kata masuk syurganya. Takut kita silap faham, takut kita jadi mungkin mari keraguan begitu. Cuba tengok jawapan dia tu. Bagi kita, itu semua merupakan gaya bahasa percakapan biasa yang digunakan untuk menyatakan kelebihan seseorang atau golongan tertentu dengan menyebutkan sebahagian kelebihan yang ada pada orang yang hendak dipuji. Kalau bukan demikian akan timbul kemusykilan. Bilakah masa berlaku infak dan peperangan yang dimaksudkan telah atau akan dilakukan? Dia akan timbul banyak persoalan situ. Kalau kita tidak faham secara umum, ni sebab kita nak puji, kadang-kadang kita tidak puji semua, kita puji sebahagian, tapi termasuklah tu. Itu biasa gaya bahasa. Ni sebenarnya kita boleh tengok dalam kitab tafsir dia sebut walaupun qaid, tetapi qaid itu qaid secara khusus untuk noyaknya hak khusus mereka. Banyak lagi kelebihan lain. Enggak apakah untuk masuk Islam ni hanya semata-mata mana misalnya kata pergi perang, lepas tu kalau tidak perang tak boleh masuk Islam, tak boleh masuk surga. Banyak persoalan akan timbul. Banyak persoalan akan timbul. Dan sahabat ni sendiri pun ada juga yang tak boleh pergi perang, tak cukup syarat. Lepas tu lagu mana?
Lepas tu tuan, tengoklah ayat lain yang tidak ada qaid ini. Ayat lain yang sebut tentang sahabat yang tidak ada qaid begini, yang tidak ada sebut sifat-sifat begini, sebut secara umum. Ayat tu kita nak letak mana? Sebab tu dia tak boleh tengok ayat ni saja. Gitu. Jadi hak tu dia kena faham balik lah. Okey. Kita apalah, insya-Allah ni kita sambung semula lah. Tidak jadi panjang, kita sambung semula ni. Pada muka surat 9 tu kenyataan Hafiz Ibn Hajar itu. Insya-Allah kita sambung semula. Dan nota ni pun ni dia yang terakhir tu muka surat 13 itu sebenarnya dia terputus itu. Sebab hak ni yang kita terjemah tu sebenarnya silap fotostack, sepatutnya 13 tu tak termasuk. Tak apalah, sebab waktu tu dia jauh lagi. Sebab saya kira apa saya baca tu, bila saya baca tu saya tu terjemah lah tu. Jadi kadang-kadang kita pilih-pilih nak baca tu. Jadi tu silap, tak apalah. Jadi minggu depan tu kita akan sambung baca ni, dan saya akan bagi nota tambahan lah sebagai sambungan kepada hal ni. Jadi hak muka surat 13 tu, iaitu suasana politik yang sangat keliru telah mengundang peperangan dan menyebabkan para sahabat mengambil sikap yang berbeza. Ini kita nak analisa pula kesan politik zaman sahabat itu. Kenapa berlaku perbezaan pendapat dalam menentukan sikap lah dalam peperangan dan sebagainya. Sebab ramai yang berkecuali tak terlibat dalam peperangan. Ada setengah sokong ni. Kenapa berlaku lagu tu? Ini ulama bahas dari segi suasana yang sangat keliru tu. Hak tu sebenarnya lama lagi tu. Cuma dia tersilap pering ni, tak apalah. Jadi insya-Allah nota tambahan tu selepas ni kita akan ada sambungnya dia. Rasanya setakat itulah dulu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.